Hari ini kita ni apa yang menghalang kita untuk baca Quran, banyak-banyak untuk hafal Al-Quran, untuk zikrullah, untuk hadir majlis ilmu, untuk solat, tak ada apa-apa yang menghalang. Ujian kita adalah tuan-puan sekalian, hari ini yang menghalang kita untuk beramal dengan Islam, untuk solat di awal waktu, untuk kita baca Al-Quran sebanyaknya, untuk kita zikrullah, untuk kita buat amal-amal soleh kebaikan, apa yang menghalang kita? Tak ada apa-apa yang menghalang kita, tuan-puan, tak ada apa-apa. Tak adanya bila solat kita kena seksa, bila puasa kita kena paksa macam kaum uyur, kan uyur. Mereka kan bila bulan Ramadan, mereka diseksa. Sampai ada yang sampai dibunuh kalau mereka berpuasa. Pernah tengok tak bagaimana diorang ni, kalau orang Islam sana nak puasa, mereka selut, mereka rendam, tolak air dalam bekas air, tolak kepala supaya minum air. Ada yang saya tengok gambar macam mana seksaan kepada orang Islam uyur ni bila dia nak beramal dengan Islam di sana. Yang perempuan yang pakai macam baju yang singkat, baju yang labuh bawah lutut, kan, pakai seluar, tak, mereka digunting baju mereka supaya menampakkan aurat. Tudung memang tak boleh pakai. Subhanallah, kalau berpuasa ada tu yang diletakkan paip besar, bukan paip kecil tuan-tuan sekalian, paip besar macam bomba tu. Bomba kan air, supaya mereka batal puasa, mereka dipaksa sampai lemah, sampai terseksa, ada yang sampai mati. Maksudnya seksanya mereka bila nak beramal dengan Islam. Macam mana Muslim Rohingya, kalau siapa yang ikuti kisah mereka, memang sangat dahsyat. Sebab apa? Tentera junta, lepas tu yalah tentera Myanmar yang jahat ni, mereka menghalalkan, dan ada agama dan kefahaman agama mereka membunuh, mereka menghalalkan dan membenarkan. Maksudnya kerajaan pun tidak jadikan itu satu jenayah. Dan mereka memang nak pupuskan umat Islam Rohingya. Walaupun kita dengar ada sisi negatif sekian-sekian, tapi sebenarnya ia adalah peperangan untuk melupuskan umat Islam. Walaupun di tanah mereka, tanah turun-temurun, sebenarnya mereka berhak berada di tanah tersebut. Masya Allah. Banyak lagi kisah yang lain, umat Islam di dunia, bukan cerita dulu, bukan cerita ni saja, sekarang pun mereka tak boleh nak beramal dengan Islam. Masya Allah, mereka berhadapan dengan kematian. Jadi hari ini kita ni apa yang menghalang kita untuk baca Quran, banyak-banyak untuk hafal Al-Quran, untuk zikrullah, untuk hadir majlis ilmu, untuk solat, tak ada apa-apa yang menghalang. Ujian kita adalah rehat yang begitu panjang, tidur yang begitu lena, makan yang terlebih kenyang, angan-angan yang tak berkesudahan, sikap suka bertangguh. Subhanallah, yang menghalang kita adalah kesenangan dunia. Yang menghalang kita untuk menjadi lebih baik sebagai hamba yang lebih baik di sisi Allah, yang menghalang kita daripada menjadi ahli Al-Quran, bukan kerana sebab dah tua, kan, ingatan dah berkarat, banyak makan semut, banyak kerengga, saya bukan ustaz, saya bukan ustazah. Tuan-puan sekalian, anak-anak Afrika yang taburan antara taburan hujan yang paling sikit di dunia, sampai mereka hidup di tanah gersang yang kering kontang. Mereka sampai minum air lumpur. Dan ada yang tempat yang sangat dahsyat, tak ada sumber air sangat, mereka sampai minum air kencing binatang. Subhanallah. Masya Allah, hari tu saya ada boleh bercakap dengan wakil Afrika dan sebagainya. Bayangkan tuan-puan sekalian, negara yang semiskin itu, mereka tak ada pun kekenyangan, mungkin tak pernah kenyang sepanjang hidup. Tak pernah kenyang sebab mereka memang hidup kelaparan. Tetapi ramainya anak-anak Afrika, anak-anak kecil, mereka dah hafal Al-Quran 30 juzuk, yang mana orang Islam lah dah hafal. Masya Allah, rupanya kesusahan, kelaparan, kesempitan hidup, kesakitan, kepedihan memancarkan cahaya mereka. Jadi wallahu alam, saya sendiri rasa macam takutnya kita nak hadapi kematian. Adakah kita mampu berhujah di hadapan Allah besok bila Allah tanya, apa yang menghalang kamu untuk menjadi ahli Al-Quran? Kenapa kamu ada Al-Quran sampai ada 5, 10 Al-Quran di rumah, kan? Tapi baca Quran 1 muka surat sehari saja, 2 muka surat sehari saja. Subhanallah, kemudian kita nak mengaku kita sahabat Al-Quran. Kita kata Al-Quran itu teman kita sampai dalam kubur. Masya Allah. Sebab itu yang menghalang kita sekarang, dunia yang ada dalam genggaman, kesenangan, kealpaan. Subhanallah, saya akui diri saya juga begitu. Jadi kita kena sentiasa beringat. Ada orang selalu tanya, Ustazah, macam mana nak istiqamah? Susah. Siapa yang nak istiqamah, dia kena selalu hadir majlis ilmu. Sebab majlis ilmu ni lah yang selalu memberikan peringatan demi peringatan. Subhanallah. Okey, kita akan sambung.
Kita akan sambung kisah. Tadi dah 2 gergaji. Siapa gergaji? Mula-mula rahib kena gergaji, kemudian pembesar gergaji. Baiklah. Seterusnya didatangkan pula budak itu, budak lelaki itu. Lalu dikatakan kepadanya, kembalilah daripada agamamu. Maksudnya keluar daripada agamamu, kepercayaan dan keimanan kepada Allah. Namun dia enggan. Raja pun menyerahkannya kepada beberapa orang sahabatnya, iaitu orang suruhan, tenteranya. Seraya berkata, pergilah dengannya ke bukit atau gunung sekian-sekian. Dakilah dengannya akan bukit atau gunung itu. Apabila kamu sampai ke puncaknya, jika dia kembali daripada agamanya, maka lepaskanlah. Jika tidak, maka campakkanlah pemuda ini daripada gunung yang tinggi, campakkan ke bawah. Subhanallah, Allahu Akbar. Lalu mereka pun pergi dengan budak lelaki itu dan mendaki dengannya akan bukit atau gunung tersebut. Dia pun berkata, Ya Allah, budak ni berdoa kepada Allah. Sambung cerita ni, faham ya? Ya Allah, selamatkanlah aku daripada mereka dengan apa yang engkau kehendaki. Selamatkanlah aku daripada mereka dengan apa yang engkau kehendaki. Subhanallah. Bukit atau gunung itu pun bergoncang dengan mereka sehingga mereka jatuh. Seterusnya budak itu datang berjalan kepada raja. Subhanallah. Budak tu doa macam mana tuan-puan sekalian? Ya Allah, selamatkanlah aku daripada mereka dengan apa yang engkau kehendaki. Tuan-puan sekalian, doa anak ni, doa budak lelaki ni boleh jadikan amalan kita. Sekiranya kita ada situasi yang mana kita ini dizalimi. Subhanallah, kita tahu kita sedang dizalimi oleh manusia ataupun sekumpulan manusia. Ataupun apa sajalah tuan-puan sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Apa doanya? Ya Allah, selamatkanlah aku daripada mereka dengan apa yang engkau kehendaki. Maksudnya, serahkan kepada Allah bagaimana nak selamatkan kita. Masya Allah. Tak perlu kita bagi detail kepada Allah macam mana cara nak selamatkan kita. Masya Allah, Allah maha bijaksana. Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan, Allah maha mendengar segala perancangan jahat manusia. Jadi, cukup kalau kita doa, Ya Allah, selamatkanlah aku dengan kehendakmu. Contoh kan, Ya Allah, selamatkanlah aku daripada mereka dengan apa yang engkau kehendaki. Lalu bukit ataupun gunung tersebut bergoncang. Masa tu dah naik sampai atas, bergoncang sehingga semua askar yang bawa dia tadi jatuh. Mereka yang jatuh berkelimpangan, mati askar-askar tu. Lalu budak ni turun daripada gunung, kemudian dia berjalan kepada raja. Subhanallah. Subhanallah. Dia pergi berhadapan dengan raja sebab dia selamat. Yang tentera raja tu semua meninggal. Lalu dia tanya, apakah yang telah dilakukan oleh teman-temanmu, iaitu orang suruhanmu yang membawa pergi teman-teman. Tanya raja dengan penuh hairan. Lalu pemuda tu jawab, Allah Ta'ala telah menyelamatkan aku daripada mereka. Jawab budak itu. Masya Allah. Budak ni kan balik selamat. Semua tentera, orang suruhan raja tu mati sebab jatuh. Lalu bila raja tanya, mana orang-orang yang bawa kamu semua tu? Kemudian dijawab, Allah Ta'ala telah menyelamatkan aku daripada mereka. Jawab budak itu. Lantas raja menyerahkan budak itu kepada beberapa lagi orang suruhannya pula. Dia panggil lagi, raja panggil lagi orang suruhan lain supaya bawa budak ni. Dia kata, pergilah dengannya. Bawalah dia menaiki sebuah kapal yang besar sehingga sampai di tengah laut. Bawa sampai tengah laut. Jika dia kembali daripada agamanya, maksud kalau dia keluar agama, maka lepaskan dah. Jika tidak, maka campakkannya ke dalam laut. Kata raja kepada mereka. Mereka pun pergi dengan membawa budak itu. Sehingga berada di tengah lautan, dia berkata, Ya Allah, selamatkanlah aku daripada mereka dengan apa yang engkau kehendaki. Ayat yang sama. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada mereka sebagaimana yang engkau kehendaki, mengikut kehendakmu, Ya Allah. Jadi subhanallah, kita boleh doa, Ya Allah, selamatkanlah aku daripada bencana ini sebagaimana yang engkau kehendaki. Ya Allah, lindungilah aku daripada kezaliman manusia ini sebagaimana yang engkau kehendaki. Jadi kita serahkan bagaimana tu Allah, serahkan kepada Allah. Okey, kita tengok. Kapal itu pun terbalik dan karam bersama mereka. Lalu mereka tenggelam lemas. Kemudian budak itu datang berjalan kepada raja. Maksudnya kapal itu tenggelam dan karam, tetapi yang selamat budak tu je. Masya Allah, budak tu tetap selamat. Boleh balik dengan selamat. Yang askar tadi, tentera tadi tu, yang orang suruhan raja semua mati. Kemudian budak itu datang berjalan kepada raja. Lalu raja bertanya, apakah yang telah dilakukan oleh orang-orang suruhanku tu? Lalu
Tanya raja lagi. Menjawablah kanak-kanak lelaki itu, Allah Ta'ala telah menyelamatkan aku daripada mereka. Sentiasa bila dia jawab, bukannya dia menyandarkan pada diri dia. Bukan dia sandarkan macam ayat macam ni. Kadang-kadang kita tak sedar, kita sebenarnya sedang menyandarkan sesuatu pada diri kita, bukan kepada Allah. Kadang-kadang lah kita cuba muhasabah. Contoh kan, anak kita berjaya cemerlang, Masya Allah. Lepas tu ada orang tanya, macam mana anak boleh cemerlang? Lalu kita kata Alhamdulillah. Kita sebut tu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang daripada kecil lagi, daripada mengandung lagi, saya dengarkan ayat-ayat Al-Quran. Lepas tu bila dah sekian-sekian, Alhamdulillah daripada kecil memang selalu saya baca Al-Quran dekat dia. Masa baby tu yang umur 2 tahun dah boleh hafal Quran tu. Okey, dia antara dua. Niat untuk berkongsi pengalaman, untuk mengajarkan, tak ada masalah, tak ada isu. Subhanallah. Namun daripada awal lagi kita dah sebut hadza min fadli rabbi, ini adalah kurniaan, kelebihan daripada Tuhanku. Itu adalah jawapan ataupun ungkapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Betul, Nabi Sulaiman alaihi salam apabila dia dipuji tentang kekuasaannya, kehebatannya, dia boleh memerintah. Nabi Sulaiman ni hebat, pemerintahannya bukan hanya kepada manusia, dia mampu pemerintahannya sampai kepada kerajaan jin. Jin pun tunduk kepada dia. Dia boleh bagi arahan pada jin dan juga kepada binatang, sebab Allah bagi kelebihan Nabi Sulaiman boleh memahami bahasa binatang dan sebagainya. Dia boleh memerintahkan, menguasai, maksudnya angin, bukit, bukan, maksudnya itulah pemerintah Nabi Sulaiman yang sangat luas. Masya Allah, sampai jin pun dikuasainya. Allah izinkan. Tapi bila dipuji kan, lalu Nabi Sulaiman menyebut hadza min fadli rabbi, ini adalah kurniaan segalanya daripada Tuhanku. Jadi Masya Allah, bukan kata tak boleh berkongsi bagaimana tip, kaedah usaha kita. Tetapi ketika kita menyampaikan, kita meletakkan satu keyakinan dan keimanan, dan kita berpegang dan berada di landasan bahawasanya memang dengan izin Allah, Allah pilih kita dan Allah pilih anak kita untuk menjadi seorang yang kuat hafazan, bijak dan sebagainya. Jadi Masya Allah, budak ni pula, dia tak ada bila balik, selamat je aku. Contohlah, tak ada sandar. Bila tanya bagaimana, Allah telah selamatkan aku. Apa-apa Allah. Jadi kita kalau orang puji, macam mana kamu boleh istiqamah ya? Istiqamah hari-hari, zikir selawat 1000 kali. Alhamdulillah, boleh. Alhamdulillah, syukur boleh. Tapi kita kena belajar menjawab dengan betul-betul menyandarkan kepada Allah. Dengan izin Allah. Allah mengizinkan. Subhanallah, dengan izin Allah. Allah mengizinkan saya istiqamah selawat 1000 kali. Allahu Akbar. Dengan kita rasa syukur sangat. Sebab dulu 5 tahun lepas kita tak baca apa-apa pun selawat. Tapi hari ini Allah izinkan. Allah izinkan, Alhamdulillah. Kita sandarkan kepada Allah yang mengizinkan. Dan insya-Allah kita mampu istiqamah. Sebab kalau kita menyandarkan, kena paksa. Kalau paksa boleh, buat je gini-gini. Subhanallah, dalam keadaan kita merasakan kita boleh istiqamah tu kerana diri kita. Na'udzubillah, lepas sebulan takut dah tak buat dah. Lepas 2 bulan. Sebab kita lemah tu apa sekali. Tapi kalau kita sandarkan kepada Alhamdulillah Allah, dengan izin Allah, saya boleh hafal Alhamdulillah. Walaupun memang yang berusaha kita lah susah payah. Kan? Siang malam duk hafal sampai boleh baca, boleh hafal. Tapi kita tetap teguh menyucikan iman kita dengan izin Allah. Memang Allah pilih. Tapi kita berkongsilah tip. Tipnya adalah saya print, saya tampal, kemudian saya cuba ulang, saya tengok. Tip boleh, tetapi daripada awal membenarkan sesungguhnya Allah lah yang berkehendakkan kita menghafal Al-Mulk dan Allah memudahkan kita. Itu contoh saja. Sebab kita belajar ini ilmu akidah, bagaimana anak ini menjawab bila ditanya macam mana kamu boleh selamat, mana teman-teman orang yang bawa kamu, Allah telah menyelamatkan aku daripada mereka. Okey, lalu budak ni pun sebut kepada raja tersebut, sesungguhnya kamu tidak akan dapat membunuhku sehingga kamu melakukan apa yang aku suruh kamu lakukan, kata budak itu kepada raja. Apakah itu? InsyaAllah kita akan baca sampai habis kisah ni ya. Raja pun tanya, apakah itu? Pemuda ni kata, engkau tak akan mampu membunuhku kecuali engkau buat apa yang aku suruh. Lalu raja ni tanya, apakah ia? Dia menjawab, kamu himpunkan orang ramai di satu kawasan tanah lapang dan menyalipku pada batang pokok kurma. Bijak. Kanak-kanak ni bijak. Dia kata,
kumpulkan aku di kawasan lapang yang mana dan ikat aku di satu batang pokok kurma secara menyalip. Faham tak menyalip? Kita tahulah salib bentuk T tu. Maksudnya beginilah, kan? Ikat, kemudian dua tangan depa macam ni. Itulah. Dan salib aku di batang pokok kurma. Kemudian panggil seramai mungkin manusia. Masya Allah. Rakyatmu panggil untuk apa? Untuk melihat bagaimana proses membunuhku tersebut. Masya Allah. Raja pun menghimpun orang ramai di satu kawasan tanah lapang dan menyalip budak itu pada batang pokok kurma. Kemudian dia mengambil sebatang anak panah. Okey, dia kata, kemudian letakkanlah anak panah itu di tengah-tengah busur panah. Kemudian katalah dengan nama Allah Tuhan budak ini, kemudian panahlah aku, sesungguhnya jika kamu lakukan demikian, kamu akan dapat membunuhku. Dia kata kepada raja, kemudian ambil anak panah, kemudian tarik anak panah. Ketika nak melepaskan anak panah, raja ni kena sebut dengan nama Allah Tuhan budak ini. Dengan nama Allah Tuhan budak ini. Macam tu. Lepas tu budak ni kata, nescaya kamu akan membunuhku. Kamu akan dapat membunuhku. Raja pun buatlah. Himpun orang ramai, salib budak tu pada batang pokok kurma. Kemudian dia mengambil sebatang anak panah dari kantung anak panah budak itu. Seterusnya raja meletak anak panah itu di tengah-tengah busur panah. Selepas itu dia berkata, dengan nama Allah Tuhan budak ini. Kemudian dia memanahnya. Lalu anak panah itu kena tepat pada pelipis budak itu. Dia pun meletakkan tangannya pada pelipisnya lalu meninggal dunia. Orang ramai terus berkata, kami beriman kepada Tuhan budak ini. Masya Allah. Ini kita sebut pelipis kan antara dua ni. Subhanallah. Anak panah tu tepat kena kepala dia. Masya Allah. Kemudian dia pegang lalu dia meninggal dunia. Bayangkan tuan-puan sekalian. Perbuatan dan kejadian tersebut disaksikan oleh siapa? Rakyat-rakyat raja ni. Orang ramai sedang melihat. Dan orang ramai ni, orang kampung, orang ramai ni dah kenal dah budak ni. Dah menyembuhkan ramai orang sakit dengan kalimah la ilaha illallah. Dan mereka tahu yang budak ini telah dicuba bunuh. Dibunuh, cubaan membunuh budak ni berkali-kali tapi gagal tak berjaya oleh raja ni. Subhanallah. Dan semua tahu bahawasanya mereka sedang dikumpulkan untuk menyaksikan pembunuhan anak kanak-kanak lelaki ini di hadapan khalayak ramai. Dan dia menyatakan secara terang hanya boleh bunuh dengan nama Allah. Tanpa sedar sebab kerakusan dan keinginan raja ni nak bunuh budak ni, tuan-puan sekalian, dia agree saja. Dia setuju saja dengan apa yang budak ni suruh. Budak ni kata masa tarik tu nak panah tu dengan nama Allah Tuhan budak ini. Dengan nama Allah Tuhan budak ini. Dia tak sedar dia sedang mengesahkan Allah. Dia sedang mengakui bahawasanya Tuhan sekali-kala adalah Allah, bukan dia. Jadi sebab dia tak fikir dah, dia mikir nak bunuh je budak ni kan. Tetapi kerana disaksikan oleh orang ramai apa yang berlaku setelah budak itu mati, orang ramai yang menyaksikan terus mengucap syahadah, kami beriman kepada Tuhan budak ini. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Kemudian raja didatangi oleh seorang pembawa maklumat. Lalu dikatakan kepadanya, beritahulah kepadaku apa yang tuanku bimbangkan selama ini. Demi Allah, sesungguhnya apa yang tuanku bimbangkan itu telah menimpa tuanku. Sesungguhnya orang ramai telah beriman kepada Allah. Kemudian adalah penyampai berita kata, sesungguhnya orang ramai telah beriman kepada Allah. Apa yang tuan takut selama ni telah berlaku. Lantas raja memerintahkan supaya digali parit-parit. Raja ni zalim. Dia pun suruh gali parit yang dalam. Parit yang besar. Yang besar, parit yang dalam yang besar, di laluan masuk segala jalan. Maksud dia sekat semua jalan. Maksudnya orang kampung, orang ramai tak boleh lari. Parit itu semua dibina. Lalu parit itu digali dan api yang besar pula dinyalakan di dalamnya. Dinyalakan di dalamnya. Raja juga berkata, sesiapa yang tidak mahu kembali, yakni keluar daripada keimanan kepada Allah, maka campakkannya ke dalam parit api. Ataupun dikatakan kepadanya, terjunlah ke dalam parit api. Mereka pun melakukan apa yang diperintahkan itu sehingga datang seorang wanita yang ada bersamanya seorang anak kecil lelaki. Wanita itu berhenti dan tidak berani untuk terjun ke dalam parit api. Anak kecil itu pun berkata kepadanya dengan izin Allah. Anak kecil yang masih menyusu baby tiba-tiba boleh bercakap. Wahai ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya ibu berada di atas jalan yang benar. Subhanallah. Akhirnya ibu ni pun terjun, subhanallah, bersama dengan anak kecil lelakinya ke dalam parit
yang dipenuhi dengan api yang membakar. Tuan-puan sekalian, sampai begitu sekali umat terdahulu yang diceritakan dalam hadis sahih daripada Nabi SAW, bagaimana mereka berhadapan dengan satu situasi untuk mempertahankan akidah, situasi yang sangat dahsyat kan. 3 orang yang terawal telah dibunuh dengan kejam. Kemudian siapa yang masih enggan keluar daripada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan bukan mereka dibuktikan dengan benar-benar syurga, nampak bayangan ke, nampak apa tak, tetapi keimanan teguh di dalam hati kepada Tuhan sekalian alam ialah Allah, sampai mereka digali parit kan, lepas tu diletakkan unggun api yang besar, mereka dipaksa untuk terjun dan mereka sanggup. Sampai ada wanita yang sedang menggendong baby teragak-agak, bukan sebab dirinya, sebab baby tu dia tak sampai hati nak terjun, dia serba salah. Lalu Allah izinkan, ini adalah salah seorang bayi yang boleh bercakap dan Allah izinkan berkata-kata. Dia berkata kepada ibunya, wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya ibu berada di atas jalan yang benar. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah muslimin muslimat, kita dah habis sebenarnya membacakan kisah yang agak panjang sampai 4 siri tak silap saya. Dan kita tengok beberapa fadilat ataupun kelebihan beramal dengan bukan beramal daripada hadis ini. Kita sebut istifadah ataupun ilmu yang kita boleh dapat daripada hadis yang panjang kita bacakan ini. Okey, yang pertama, pengajaran hadis. Kita sebutkan iaitu pengajaran hadis. Hadis ini mengesahkan kewujudan karamah bagi para wali. Budak ini adalah wali Allah. Dia ada karamah dia. Karamah ini karim, mulia. Karamah ni Allah berikan kemuliaan kepada para wali. Kalau Nabi, kita panggil mukjizat. Para Nabi mukjizat. Tapi bagi orang biasa yang bukan Nabi, dipanggil karamah. Dan ada tak hari ini wali Allah? Ada, tuan-puan sekalian. Di sekeliling kita masih ada wali Allah. Sentiasa ada wali Allah sampai hari kiamat. Cuma kadang-kadang kita tak kenal dan kita tak tahu. Dan wali-wali Allah ini diberikan Allah karamah, kelebihan dengan izin Allah yang mana tidak ada pada manusia biasa. Mereka ini telah menempuh ujian keimanan yang sangat hebat dan ujian keimanan yang telah teruji. Masya Allah. Tentang siapakah wali Allah, ciri-ciri wali Allah, insya-Allah besok saya akan kongsi. Saya ada buku ni kan, dulu beli kitab ni dan ada orang membayarkan. Saya dah beli, lepas tu saya share, ada orang bayar 1,000 lebih ke 2,000 buku ni. Kitab ni ada banyak jilid. Ini adalah kisah Hilyatul Auliyat, iaitu kisah kehidupan para wali Allah. Jadi insya-Allah pagi besok saya akan mulakan dengan perkongsian siapakah wali Allah, ciri-ciri wali Allah. Dan wali Allah boleh saja ada lagi pada zaman ini. Masya Allah, tuan-puan sekalian, karamah wali Allah, manusia biasa tapi dinaikkan darjat dan diberikan kelebihan yang luar biasa yang tidak ada pada manusia biasa. Sebab itu budak ini boleh diizinkan Allah menyembuhkan mata yang buta, menyembuhkan penyakit dan buat perkara-perkara pelik. Itu bukan mukjizat, tapi itu dipanggil karamah. Okey, pengajaran yang kedua daripada hadis yang kita bacakan ini, berbohong dalam peperangan dan seumpamanya, begitu juga berbohong untuk selamatkan diri daripada kebinasaan adalah diharuskan syarak. Diharuskan syarak. Subhanallah. Contoh, budak ini kan bila dia jumpa rahib, dia kata, wahai rahib, aku selalu dipukul oleh ahli sihir sebab aku sampai lambat. Dan aku lambat sampai ke rumah ahli sihir untuk belajar sihir sebab dia diperintahkan raja, bukan dia nak belajar. Raja suruh dia belajar dengan ahli sihir. Kerana aku singgah di tempatmu untuk belajar ilmu. Lalu apa rahib ni kata? Begini, bila kamu lambat kepada ahli sihir, kamu katakan bahawasanya keluargamu menahanmu. Lambat sampai sebab keluarga tahan. Mungkin keluarga suruh buat kerja dulu, keluarga sekian-sekian. Lalu apabila kamu lambat pula pulang ke rumahmu, lalu kamu dimarah oleh ahli keluargamu, katakanlah bahawasanya ahli sihir menahanmu. Adakah itu menipu? Tidak. Itu helah supaya tak binasa. Kalau tak, ahli sihir pun pukul, ahli keluarga pun pukul. Sebab seolahnya mereka ni syak, anak ini pergi ke mana tak tahu. Padahal dia singgah di rumah rahib untuk mendengarkan ilmu. Jadi itu bukan menipu, itu adalah helah. Tapi janganlah salah guna. Kalau orang poligami contoh salah guna, dia kata tak apa, tipu sunat. Janganlah membiasakan penipuan dalam rumah tangga sebab tak ada kebahagiaan jika tidak ada kejujuran. Masya Allah. Jadi mungkin adalah helah, bukanlah menipu. Macam tu. Orang beriman pasti akan diuji pada kebenaran imannya dan keteguhan pendiriannya dalam menyatakan kebenaran, sekalipun ia membawa kepada kehilangan nyawa sendiri. Subhanallah. Betul, pendakwa orang yang beriman akan diuji.
Allah akan test sama ada kita tetap teguh kepada keimanan atau tidak. Pendakwah hendaklah sanggup berkorban apa sahaja di jalan dakwah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala pasti akan memenangkan kebenaran, pasti, dan menolong para pendokongnya. Dalam hadis ini terdapat isyarat bahawa seseorang itu dibenarkan mengorbankan diri sendiri apabila dapat padanya kepentingan agama. Masya Allah. Dalam kisah ini terdapat pengesahan kepada mukjizat Al-Quran kerana kisah ini menceritakan perkara gaib, yakni yang tersembunyi daripada pengetahuan manusia yang telah dilupakan oleh sejarah. Sebab itu kisah ini berkait dengan Ashabul Ukhdud yang mana Allah Ta'ala berfirman mengenai mereka. Qutila Ashabul Ukhdud. Telah dilaknat Ashabul Ukhdud, yakni pemilik-pemilik para api, iaitu raja para pengikutnya yang terlibat dalam penggalian parit dan penyiksaan orang beriman. Sebab itu kisah ini dipanggil Ashabul Ukhdud. Subhanallah, Ashabul Ukhdud. Jadi tuan-puan sekalian, Ashabul Ukhdud ni adalah sahabat. Sahabat Ukhdud adalah mereka yang sama-sama bersubahat menggali parit untuk membunuh orang beriman. Jadi Allah sebut qutila, maka telah dilaknat mereka itu. Jadi sebab itu kisah ini juga dikenali sebagai Ashabul Ukhdud. Subhanallah, surah Al-Buruj ayat yang keempat. Murabbi, iaitu pendidik, guru dan ulama digalakkan supaya menggunakan cara penceritaan dalam menyampaikan tunjuk ajar kerana cara itu boleh beri kesan. Pancang cerita Rasulullah kepada sahabat. Dan ini juga antara kaedah metodologi dakwah ataupun kita mendidik anak ataupun masyarakat dengan cerita-cerita. Sebab cerita sangatlah menarik. Alhamdulillah, subhanallah. Tuan-puan yang